Tapi saya punya vibe ni alhamdulillah ramai orang dah start pergi gym tu. Kadang-kadang orang tak nampak dia punya benefit. Dia nampak on okey, terima kasih. Ada lauk-lauk guys. Ada rekod. Nazir ni, Nazir ni. Oh, awak punya produk. Kita ada collaboration lah. Panjang cerita dia lah nak cerita. Tapi saya part of it lah. Ni maksudnya terus Ni pakai olive, kita pakai olive oil dengan gula stevia. Kita tak pakai gula putih. okey. Jadi dia sihat lah. Baik. Dia siap, ready to eat. Boleh makan terus. Dia memang sambal. Terima kasih. Tak dah. Sudah sikat rambut lagi. Welcome to the Isbah Kingdom. Bertemu lagi dalam podcast yang seterusnya bersama kita punya jemputan. Hari tu kita rasa dah episod yang ke 800 lebih. Betul tuan. Selamat datang Nazir ke Isbah Kingdom. Terima kasih banyak tuan. Tahniah kerana terpilih. Ramai orang nak join podcast tu. Betul tuan. Saya rasa bersyukur. Kali kedua kan tuan Alhamdulillah. So apa khabar? Baik Baik, alhamdulillah. Jemput minum Mint Coffee. Minum kopi. Jauh perjalanan ke import ni. Mint Coffee. Saya buka boleh. Sedang sikit nak bidas. Terbaik tuan. Kopi apa ni? Ini latte. Latte Okay tuan, apa cerita kita? Macam-macam sebenarnya kita nak bincangkan hari ni Okay, sila. Mungkin boleh cerita pasal pengalaman ke, pasal benda-benda tergempar ke, pasal benda-benda isu semasa ke apa kan. Hari tu dia lepas sesi dengan saya. Saya kan liar tapi jinak. Saya start sigar. Dia ni dah lah dia punya content semua benda-benda yang healthy lifestyle. Lepas tu dia pergi up, dia start sigar dengan Hazy Walter. Saya yang start sigar tu. Lepas tu dah orang betul tuan. Sebab saya tengok awak punya crowd memang semua jinaknya. Betul jinaknya kan? Dia ni spek ngam-ngam mata. Masalahnya dia orang ni pun satu hal juga kan. Benda ni kalau nak kata toksik tu tak payahlah nak mengecam sampai gitu sekali kan. Kita punya surrounding benda ramai yang buat pun, tapi tak perlulah kita nak publicly kita nak kecam, nak cakap bad words kan. Tapi gitu. okey lah biasa. Tapi tak apa, tak ada hal benda tu. Malah kita tak explain lah kan. Betul ada, sebenarnya banyak dalam hidup ni ada banyak benda kita tak explain. Betul. Kan? Sebab dia akan penat. Betul. Tapi awak tu percaya tak ramai orang dia suka explain. Dia paling takut kalau orang kata dia macam ni. Dia kata sebenarnya dia explain. Betul. Dulu tuan, kalau kau nak tahu, saya pun pernah satu ketika ada sikit rasa macam gitulah dulu. Dululah, tapi ni cerita lama. Ni masa buat konten ke apa? Tak kisahlah buat konten ke ataupun sebelum buat konten ke, maksudnya feeling tu memang ada. Sebab ini common untuk manusia kan. Sebab kita tend to nak nampak baik di mata orang. Itu yang pertama lah. And then macam tuan selalu cakap lah, kita ni terlalu fikir orang punya judgement. And then benda tu, saya rasa benda tu drain saya punya energy. Itu yang saya dapati lah daripada benda tu. Tapi power tau. Betul. Bila awak dapat faham benda tu, rasa power kan. Betul. Dia sama lah konsep dia dengan kalau katalah kita orang yang suka beli something tayang di media sosial. Dia punya konsep pada saya, konsep dia sama. Macam kita explain benda yang contohnya nampak buruk, tapi orang cakap buruk, kita nak explain. Sama lah konsep dia dengan katalah kita beli barang, kita duk post kat orang, tunjuk orang. Dia konsep dia sama sebab kita nakkan orang punya acknowledgement, validation, betul. So saya rasa bila saya berjaya untuk elak benda tu, saya rasa energi saya tak drain disebabkan benda-benda yang tak betul lah. Macam contoh dulu-dulu masa muda-muda terus terang ada juga rasa macam beli iPhone, ambil selfie depan cermin kan. Untuk nampak Apple tu logo tu. Zaman-zaman student kan, zaman-zaman. Tapi bila kita dah matang sikit, rasa macam tak perlu pun benda tu. Kita buat something sebab diri kita, bukan sebab orang lain. Sama juga dengan macam tuan cakap kan, pasal yang isu tu lah, orang kita nak explain dekat orang ramai, padahal tak perlu pun sebenarnya. Sebab kita tahu diri kita, yang apa benda yang penting kat diri kita, cukup sekadar tu lah. Sebenarnya untuk kita orang Islam, dia sebenarnya kita buat apa-apa niat kita lah. Betul. Kan? Sebab orang boleh judge macam. Betul. Yang penting kita dengan Allah Azza wa Jalla, that's it. Betul. Cakap pasal niat, saya teringat tuan punya podcast dengan Kowi hari tu. Saya dengar kan. Taklah saya cakap pasal niat lah. Sebab Kowi pun ada sebut yang dia kata niat kita ni pun sebenarnya kita sendiri pun, macam kalau riak ke ataupun kita rasa kita menunjuk diri kita sendiri pun susah kita nak differentiate benda tu. So ini kan pula manusia lain kan. So as long as kita buat benda tu, kita berdoa dekat Allah, hati kita ni memang teguh, kita tak ada buat kerana manusia, insya-Allah itu yang terbaik lah. Betul. So apa cerita Nazir? Mungkin ada perkara-perkara yang tajuk best ke? Banyak tuan yang kita boleh bincang. Macam-macam. Saya banyak sebenarnya lah, tapi tak apalah, kita jump sikit-sikit lah kan. Tapi saya rasa saya macam
since benda ni budak-budak SPM baru habis ambil result kan, saya rasa nak sentuh sedikit lah. So mungkin yang tengok podcast ni ada golongan budak-budak juga sebenarnya. Jadi mungkin saya boleh ceritakan sedikit sampai pengalaman perjalanan saya mungkin dalam bidang education ke apa ke, and apa yang saya dapati bila dah ada sedikit pengalaman tu, saya find out yang there is another way of thinking for our life lah. Macam itu. Contoh saya cerita kat tuan, saya punya pengalaman dulu saya sekolah Cina lah. Saya sekolah memang saya daripada sekolah rendah. On Tai Kim memang. Saya terus terang, saya punya kawan-kawan surrounding dulu kebanyakannya adalah Chinese. And saya rasa selesa berkawan dengan Chinese. And the only time yang saya berjumpa dengan orang Melayu adalah bila main bola petang-petang dekat taman rumah kan. Itu saja. Selebihnya dengan Cina. Okay. Itu satulah. Lepas tu bila nak sambung belajar ni, macam biasalah zaman-zaman saya, zaman-zaman kita dululah kan, bila habis sekolah memang common untuk orang sambung belajar untuk dapatkan masa depan yang cerah. Okay. Bila saya sambung belajar tu, saya apply macam-macam. And then masa tu saya memang teringin nak sambung pelajaran dalam bidang engineering. Masa itulah. Sebab masa tu tengah top. Engineering ni memang satu, orang kata, course yang tengah menunjak naik lah. Tapi Alhamdulillah bila saya apply tu saya dapat. So saya ambil apa? Saya ambil network security dulu. At that time network security ni benda yang baru. So security saya ingat lagi, saya sampai kena kutuk dengan jadi guard. Ya, betul. Betul tuan, betul. Jadi guard kan. Betul. Zaman tu orang ingat nak jadi guard. Saya sampai balik kampung, abang saudara saya cakap apa? Kau sama apa network security? Oh, buat apa? Jaga network kabel, pegang cota dia kata kan. Network security sampai gitu sekali tau. Oh, agak down lah. Tapi masa tu teknologi tu tak ada lagi. Tapi saya macam bedahlah, saya memang take the risk untuk ambil. So dari dekat situ saya dapati yang penting untuk kita berbeza sikit daripada orang. Itu yang saya nampak lah. Sebab saya nak buat conclusion ni daripada cerita saya ni. Saya dapati, tapi masa tu saya tak tahu, saya main langgar je. So masa tu kelas saya ingat lagi, benda tu kelas dalam berapa orang je masa tu, yang mostly orang sambung mechatronic, sambung mechanical engineering, sambung electrical, civil engineering, benda-benda yang common, yang memang penuh hot time tu kan. Style. Tapi masa tu kita tak terfikir pun 4-5 tahun akan datang adakah relevan. So saya rasa saya antara orang yang terselamat Alhamdulillah masa tu. So sambung network security apa semua. Dah habis belajar. Okay, masa tu barulah dia dah start sikit-sikit, barulah heboh pasal security, pasal apa, networking. Sebab waktu tu teknologi growing. Betul, growing. Masa time saya belajar tu tak ada lagi benda-benda Instagram, tak ada TikTok lagi lah, tak ada. Sebab manusia tak ramai lagi crowd dekat internet. Betul. Jadi tak perlu security lah. Betul. Zaman tu mungkin YouTube je. YouTube pun tak ada YouTubers. YouTube mungkin kita tengok macam, kalau nak tengok pasal information pasal bodybuilding, yang ada pun mungkin Mr. Olympia punya posing. Semua mainstreamnya. Yes, mainstreamnya. Okay, contoh. Lepas tu start daripada situ saya sambung belajar. Okay, point saya dekat sini adalah, kalau sebab saya suka tengok pelajaran ataupun untuk budak-budak sambung belajar dari dua aspek. Sebab saya setuju tuan punya point yang tuan kata kalau kita nak sambung belajar ni adalah disebabkan oleh kita nak exchange for value. Betul tak? So kalau memang student-student ni rasa yang sambung belajar ni ada something yang dia boleh dapat in future after dah belajar, then go for it. Kalau tak, jangan. Sebab apa? Sebab saya dah nampak depan mata saya sendiri bila habis belajar tu, okay, fine lah, sambung degree, saya pun sambung degree, saya sambung computer science dalam bidang-bidang security, dalam bidang IT ni lah. And then kawan-kawan pun teruskan sambung pasal engineering apa semua. Tapi at that time, maksudnya 4-5 tahun selepas tu, dah terlalu ramai. And then kita pun dah masuk industri 4.0, kita dah masuk AI, teknologi, kita dah masuk macam contoh sekarang ni, jam pun dah ada brain contohnya kan. That kind of teknologi. So jadinya kos-kos yang macam engineering, mechanical engineering, bukan nak kata tak relevan, dia dah terlalu ramai. Di mana ramai gila sampai sijil dia pun macam tak tahu nak buat apa. Sebab market tak boleh nak selesaikan masalah oversupply tu. Betul. So dari situ saya dapati yang sebenarnya itu yang sebenarnya budak-budak sekarang ni kena tahu.
Dia bila dia nak buat something, kalau katalah dia nak sambung ke nak buat whatever, apa yang dia nak buat tu, tengok 4-5 tahun akan datang. Adakah benda tu relevan? Saya setuju point ni, Nazir. Sebenarnya bukan yang adik-adik yang boleh lepas SPM. Yang paling penting parents pun kena sama. Betul. Betul. Dak kata pasal parents kan. Okey, saya dulu abang saudara saya kan, masa zaman tu saya ingat lagi, dia parents dia paksa dia ambil perkayuan. Masa tu dekat UPM. Sebab zaman tu, mak dia lah kan, makcik saya lah kan, zaman dia memang perkahwinan tengah in. So bila abang saudara saya ambil tu sampai master apa semua, langsung tak ada demand langsung. Tak ada kerja, tak ada apa, sebab perkayuan dah habis. Dia dah maksudnya mungkin dia dah evolve. Dia ada, tapi bayangkan kalau ramai yang ambil, tak ada apa, demand tak cukup. So macam ni kita nak survive kan. So that's one thing lah, one point. So samalah dengan konsep yang saya kata tadi kan, orang berpusu masa zaman saya tu, orang berpusu-pusu nak semua engineering apa semua, and then saya alhamdulillah saya sambung benda yang totally different, and alhamdulillah sekarang ni sangat-sangat relevan. So saya rasa macam awak punya degree ni memang kat keluar sana berebut lah orang nak. Betul tak? Saya sampai sambung master in cyber security. Okay. Saya sambung master cyber security, and then alhamdulillah memang demand dia kau lah. Tapi okay, untuk budak-budak yang baru nak sambung belajar, mungkin kalau dia tiba-tiba nak start ambil benda yang saya dah pernah ambil, dia kena fikir juga another 4 years dah lain. Mungkin dah tak relevan. Mungkin kita dah cloud, AI, benda-benda tapi betul lah gitu. Sebenarnya betul lah kalau kita nak tengok, kita kena predict lagi 4 tahun. Betul. Tapi kita pun tak tahu lagi 4 tahun macam mana. And at least buat prediction lah. Betul. Kalau kita try tak kena pun, satu lagi mindset kita kena tanam. Always kena adapt. Betul. Bila tengok keadaan lain ni, adapt cepat. Betul. So terus learn new thing. Betul. Jangan rasa menyesal lah apa benda. Betul. Tak ada. Betul. No point kau nak menyesal benda semua. Betul. Adapt. Dengan keadaan sekarang macam mana? Fokus, make money, learn new thing macam tu. Sebab itulah juga isu macam ni, dia ada, bagi saya nampak ada dua belah. Kalau orang yang macam tuan selalu sebut kan, orang yang memang tak boleh nak sambung, dan jangan. Tak payah. Dia pertama, dia sendiri memang tak boleh masuk. Betul, tak boleh. Dengan akademik. Kedua, dia pun tak tahu jadi apa. Yang ni terus je kerja. Betul. Jangan benda-benda kerja, cari pengalaman, kau akan jumpa jalan kau nanti. Betul. Tapi untuk orang yang rasa dia betul-betul ada capability, dia memang jenis budak-budak straight A, budak-budak yang otak apa orang kata medik, go ahead lah. Dia mungkin boleh ada future yang future yang cerah kan. Tapi untuk orang-orang yang memang tak lagi satu, saya kalau nanti nak tahu, saya pernah kerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Waktu tu saya memang menguruskan lantikan pegawai perubatan, pegawai farmasi dengan dentist. Okay. Waktu saya baru masuk tu, saya kerja 6 tahun. Waktu saya baru masuk tu, pegawai perubatan ni kategori dia apa tahu? Jawatan kritikal. Maksudnya tak cukup doktor. Okay, bila saya dah kerja 3-4 tahun, lambakan. Awak tahu tak, bila doktor balik daripada overseas, dia kena tunggu setahun untuk dipanggil. Okay, bila dia ada degree perubatan dan pembedahan, dia tak boleh kerja nak kerja apa? Betul. Faham tak? So ini ada certain bidang dia tak boleh pergi general. Dia memang spesifik. Contoh, kalau orang tu dia ada degree perubatan dan pembedahan, kalau dia nak minta kerja kerajaan, katakanlah nak jadi PTD, pegawai tadbir diplomatik M41, tak boleh. Betul. Tapi kos yang lain, engineering, accountancy boleh. Betul. Sebab doktor dia memang spesifik, jadi doktor je. Betul. Tapi tak tahu sekarang dah tukar ke apa tak. Waktu itu macam tu. Jadi tergapung budak-budak doktor ni yang mana belajar ke OC, hutang apa semua. Dia bukan tu je tuan, dia sama juga dengan pilot. Pilot ni tuan, dia bukan education, dia bukan sama belajar, dia bukan ada degree tau, dia lesen. Dia macam sama orang dia ambil, fokus belajar benda tu je. Dia macam konsep dia orang ambil lesen kereta, orang ambil lesen lori, ni dia ambil lesen kapal terbang, so dia jadi pilot. So maksudnya kalau sometimes and kita dah nampak depan mata masa zaman PKP, macam mana pilot yang betul-betul T20 ni yang memang gaji 20,000, 25,000 tiba-tiba tak ada. Macam mana kan, kereta rumah nak bayar macam mana. So maksudnya benda-benda macam ni kena ambil kira lah juga. Betul. Sebenarnya itulah saya rasa the most important thing kan, Nazir. Saya mula realise bila saya tengok sekeliling, tengok orang-orang yang tanya saya soalan, saya dapati kat luar sana segelintir orang, dia ada dua jenis orang. Satu fixed mindset, satu lagi growth mindset. Betul. Orang yang fixed mindset ni, dia kecenderungan dia untuk tak nak belajar benda baru dia sangat tinggi. Kalau contoh dia tahu satu benda, itu je. Orang yang ada growth mindset ni, dia always rasa excited nak learn new thing.
Terutamanya contoh awak tahu tak, sampai hari ni ada orang masih tak reti macam mana media sosial ni nak beli online. Ada orang kat Malaysia ni terutamanya masih tak reti sebab dia tak nak belajar. Betul. Itu lagi satu tuan. Okay, that point that brings to another point. Saya sampaikan. Saya rasa saya macam boleh predict, bukan boleh predict lah, saya nampak evolve apa tau. Sekarang ni skill yang semua orang kena ada adalah skill bercakap dan juga kalau boleh buat video. Itu yang saya nampak. Saya boleh predict mungkin tuan pun dah nampak kan macam mana. And then tuan punya ability boleh adapt lah. Mungkin dulu tak buat, lepas tu tuan bercakap and then sampai dah tahap macam ni kan. So saya pun nampak benda tu. Sebab zaman sekarang ni yang boleh convert to money, bila you boleh bercakap dan juga you boleh buat video, edit video. Sebab benda ni jadi depan mata saya. Saya sini buat, saya pun terkejut. Sampai kadang-kadang kan orang jemput, sanggup bayar kita bagi talk contohnya, ataupun buat video review and so on kan. So itu adalah satu skill set yang saya rasa semua orang kena ada on top of dia punya skill set yang lain lah. Sebab mungkin kalau dia belajar spesifik benda yang dia nak kerja tu, mungkin one day dia tak dapat apa yang dia nak tu, tapi at least bila dia pandai bercakap, dia pandai buat video, benda tu yang kita, the direction yang kita dia boleh sampaikan kepada orang. Betul. And zaman sekarang ni saya selalu cakap dengan orang, kalau content creation kan, tak kisahlah whatever expertise yang korang ada, as long as korang boleh bercakap, boleh buat video, share je dekat social media. So itu pun adalah satu skill set untuk jana pendapatan kan. So at the end of the day kita nak jana pendapatan. Betul. Sebab kalau kita ada pun CJ bermalam-malam kat rumah pun tak guna juga. Macam contoh saya pun ada kawan-kawan yang belajar overseas, balik and then jual insurans, balik buka kedai kek. Tapi bagus, dia memang berjaya lah dekat situ. Tapi cumanya nak kata yang tak semestinya bila sama belajar, itu yang dia akan gunakan. Itu yang saya suka sampaikan dekat orang pun. Saya selalu cakap dengan orang, whatever yang korang belajar, korang jangan ingat yang itu yang korang akan kena learn new thing lah. Betul, kena learn new thing, kena adapt lah. Betul. Saya Alhamdulillah lah, saya pun tak pernah tahu bahawa satu hari nanti akan ada media sosial. Saya memang daripada zaman saya kanak-kanak remaja, saya memang ada unfair advantage yang Allah bagi. Saya memang boleh bercakap. Saya bagi berapa ribu orang pun depan, saya boleh cakap. Itu saya punya kelebihan lah. Yang mana dia macam ni, bagi saya communication ni ada dua jenis orang. Yang pertama, kalau orang tu dia memang tak mahir bercakap, dia kena belajar. Dia ada teknik-teknik dia. Tangan, kau pernah tengok tak? Tangan macam mana. Ni orang tak faham. Cara berdiri. Yes. Untuk orang yang dia tak ada skill ni, dia kena belajar macam tu. Tapi untuk orang yang memang dia cakap pun orang boleh ni, okey lah, faham tak? Tapi nak belajar lagi pun silakan. So kita kena faham lah di itu yang di sana. Banyak je kat luar sana orang ajar cara-cara berkomunikasi semua. Betul. Skill. So dekat situ brings to one question lah, saya nak tanya tuan lah. Siapakah Azri Walter zaman sekolah dulu? Tuan ni macam ni, sebab tuan cakap tuan pandai bercakap. Maksudnya tuan ni apa? Okey, boleh cerita sedikit. Okey, sekolah rendah macam mana? Tadika macam mana? Masuk sekolah menengah macam mana? Pertama sekolah, masa saya sekolah rendah, saya sekolah lelaki semua. Okey. So memang semua nakal lah. Lelaki semua kan. Okey, saya sekolah rendah. Pertama saya rancangan makanan tambahan lah. Ada geng RMT sini. Dia bukan semua orang terpilih kan? Hanya orang yang keras saja akan terpilih kan? Bangga kan? Dapat air atas meja kan? Susah kan untuk dulu ada rancangan. Tapi saya rasa sekarang ada lagi kot. Okay, RMT. Seterusnya bila saya start main bola, saya bila belajar ni semua, saya tak berapa boleh masuk sangat. Tapi bila bab sukan, saya okey lah. Maksudnya umur 12 saya dah wakil Malaysia. So bila saya macam tu, saya ada pengaruh. Bila saya ada satu benda yang ramai orang tak ada, so saya adalah pengaruh tu. Sampai satu tahap, bila pemilihan wakil sekolah, cikgu suruh saya yang pilih. So saya akan pilih geng-geng saya lah. Okay, sampai kes ada orang tu dia report kat mak bapak dia datang jumpa cikgu. Kenapa budak ni tak nak bagi anak dia terpilih? Sampai gitu sekali. Sampai itu sekali lah. Itu sekolah rendah tak ada apa lah. Lepas tu saya sekolah rendah ni, sekolah saya jauh sikit daripada rumah saya. Okay, saya tak tahulah macam mana kan. Tapi saya that time saya ada satu mindset ni kan. Saya fikir macam ni, tapi kalau rungkai ni mustahil lah budak-budak yang umur sekolah rendah boleh fikir ni kan. Okay, saya